Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. 20 minit ni. Ya, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seramai 21 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan di peringkat jawatankuasa, dan saya ucap terima kasih dan tahniah kerana boleh katakan ke semua 21 orang yang telah berbahas di peringkat jawatankuasa mementingkan supaya kebajikan anggota dan pegawai di semua agensi di bawah KDN ini mestilah diambil peduli oleh Kementerian Dalam Negeri, terutama sekali tentang PDRM. Tentang PDRM mengenai IPK, IPD, balai polis, pondok polis, pos kawalan PGA, tangga gaji allowance dan lain-lain lagi, dan termasuk agensi-agensi yang lain. Untuk pengetahuan yang berhormat sekalian, bahawa kalau kita lihat kepada beberapa yang berhormat berucap, iaitu Yang Berhormat Balin, Yang Berhormat Jempol, YB Tampin, YB Kuala Krai, YB Kuala Langat, YB Kota Melaka, menimbulkan tentang pembaikan premis dan fasiliti PDRM yang uzur yang memerlukan pembaikan segera bagi menjaga kebajikan anggota dan memberikan perkhidmatan yang terbaik. Tuan Pengerusi, kerajaan amat prihatin dan komited untuk menyediakan, menaik taraf dan menggantikan premis dan fasiliti yang uzur dan naif bagi memastikan PDRM dapat menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Di bawah rancangan Malaysia ke-11, peruntukan keseluruhan sebanyak 448.37 juta telah diluluskan melalui perbelanjaan pembangunan bagi kerja-kerja pembaikan premis PDRM. Manakala di bawah rolling plan pertama RP1 rancangan Malaysia ke-12, peruntukan keseluruhan sebanyak RM59.09 juta telah diluluskan melalui perbelanjaan pembangunan bagi kerja-kerja pembaikan premis PDRM. Bagi RP2 rancangan Malaysia ke-12 tahun 2022, PDRM telah diberikan peruntukan sejumlah 2.07 bilion ringgit Malaysia yang meliputi RM369 juta untuk projek fizikal dan RM1.7 bilion untuk projek bukan fizikal. Daripada peruntukan tersebut, sebanyak 29 projek baru bernilai 329.3 juta ringgit Malaysia dan 72 projek sambungan berjumlah RM1.74 bilion ringgit Malaysia. Antara projek fizikal baru yang diluluskan adalah pembinaan IPD Belaga, pembinaan 18 buah pos PGA Selangor, markas operasi pasukan polis Marine Muar, pembinaan balai polis dan kuartus Kuala Penyu, Beaufort, pembinaan 10 unit kuartus Pulau Redang, pembinaan pondok polis Kampung Ping Ping dan perolehan tanah bagi pembinaan IPK Kelantan dan juga Perak. Kementerian juga prihatin terhadap kebajikan anggota PDRM yang memerlukan kediaman yang selesa. Sumbangan itu, Kementerian dan Perancangan dalam membina 2,000 unit kuartus di Lembah Kelang di bawah projek penswastaan. Yang Berhormat Balin, ada dalam dia tak? Ada. Tahniah Yang Berhormat Balin, peruntukan untuk Yang Berhormat Balin bagi tahun 2019, 2020 dan melalui peruntukan DE 2019, DE tahun 2020, prihatin 2020, banyak telah diluluskan, dan rumusannya untuk pengetahuan Yang Berhormat Balin, belanja pembangunan DE 2019 450,000, belanja pembangunan DE 2020 40,000, prihatin 2020 182,000, berjumlah 672,000. Tahniah dan terima kasih Yang Berhormat Balin kerana prihatin terhadap kebajikan PDRM di kawasan IPD Balin. Ya, 1 minit. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya amat menghargai yang saya sentuh tadi ni paling satu bab untuk keseluruhan anggota dan pegawai-pegawai polis di Diraja Malaysia, demi kita nak memuliakan mereka sementara kita sedang melaksanakan keluarga Malaysia. Apakah
yang saya sebutkan tadi, rumah-rumah, iaitu kuartus-kuartus kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan dan lain-lain agensi kerajaan yang terbengkalai yang tak digunakan. Saya minta Yang Berhormat ambilkan satu, saya syorkan semua ahli parlimen dan ahli Dewan Negara jadi mata dan telinga memaklumkan kepada Yang Berhormat Kementerian bahawa kami ada kawasan ni ada kekosongan untuk diberikan peluang itu tersebut kepada Polis Diraja Malaysia dan secara segera memandangkan kita ada kekangan kewangan sempena COVID-19 ni. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Balin, satu pandangan yang baik dan kita akan bincangkan secara detail di peringkat Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Yang Berhormat Balin. Soalan seterusnya yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Balin terhadap status siasatan kes suami Zeti Akhtar Aziz. Tuan Yang Pengerusi, siasatan telah dijalankan oleh pihak PDRM dan kertas siasatan telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara pada 21 Oktober 2021 dan Jabatan Peguam Negara telah mengarahkan PDRM untuk menjalankan beberapa tindakan dan siasatan lanjut. Terima kasih banyak Timbalan Menteri. Terima kasih. Manakala Yang Berhormat Jempol juga membangkitkan isu-isu terhadap kemudahan dan juga kebajikan anggota polis di kawasan Jempol, APD Jempol ada. Terima kasih. Seperti mana yang telah saya sebut tadi, kita akan menyediakan peruntukan yang secukupnya untuk maklumat Yang Berhormat tentang naik taraf pejawatan PDRM di peringkat daerah. Kementerian Dalam Negeri sedang melaksanakan kajian pengoptimuman pejawatan Polis Diraja Malaysia yang melibatkan semua peringkat iaitu Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, kontijen daerah hingga balai polis di seluruh negara. Menerusi kajian ini, grade perjawatan dan jumlah perjawatan ideal bagi semua peringkat akan dikenalpasti bagi memastikan grade ketua polis adalah berdasarkan kompleksiti semasa dan tidak berlaku masalah kekurangan perjawatan yang boleh mengganggu keberkesanan operasi PDRM. Kajian ini dilaksanakan secara berperingkat dan dijangka akan selesai pada tahun 2025. Berkaitan kenaikan gaji anggota PDRM, Kementerian sentiasa memberi perhatian berkaitan perkara ini. Kajian semakan semula gaji sentiasa dilaksanakan berdasarkan prioriti dengan skim perkhidmatan anggota penguatkuasa yang lain. Sikit Wabi Menteri. Terima kasih. Ya, sila. Pasal perjawatan yang saya sebutkan tadi, ada perjawatan ini tidak dikaji sekian lama. Jadi kalau nak ditunggu keputusan ini adalah 2025 apa yang dimaksudkan tadi. Sedangkan kawasan yang kepadatan penduduk, contohnya yang saya sebutkan tadi, Negeri Sembilan ni, ACP hanyalah berlaku di Seremban sahaja. Manakala nilai yang begitu besar kepadatan penduduk sehingga hari ini pun masih lagi superintendent. Dan juga di Rembau masih berpangkat bawah superintendent. Jadi ini di bawah DSP. Jadi ini menunjukkan jurang antara ni dan mungkin dari segi kenaikan pangkat ini mereka tunggu terlalu lama walaupun mereka layak. Jadi apakah tindakan kementerian untuk pemangkuan perjawatan itu dimulakan untuk tahun hadapan? Terima kasih Yang Berhormat, sebab tu saya sebut tadi untuk kita merealisasikan semua kenaikan taraf IPD seluruh negara. Sebab sekarang ni IPD ada grade A, grade B dan C. A yang diketuai oleh ACP, B Superintendent dan D DSP. Sebab itu kajian menyeluruh untuk kita adakan di seluruh negara bagi kita mengharmonikan semua perjawatan dan juga grade perjawatan di peringkat semua IPD di dalam negara kita. Dan Berhormat Jempol, boleh kita bincang secara detailnya Yang Berhormatnya. Menteri. Terima kasih. Menteri. Ya. Batu Gajah. Sila. Menteri, pada masa yang sama saya mohon juga supaya gaji kaki tangan Jabatan Penjara Malaysia juga perlu dipertimbangkan. Saya pernah bawa isu ini dalam perbahasan peringkat dasar dan saya tak berbahas dalam peringkat jawatankuasa saya. Jadi saya mohon sekali lagi lah supaya gaji semua anggota Jabatan Penjara Malaysia dikaji semula dan diselaraskan. Begitu juga dari segi penjawatan mereka. Terima kasih.
kalau kita bandingkan dengan PDRM. Terima kasih Timbalan Menteri. Ya, saya ambil maklum terhadap cadangan Yang Berhormat. Memang seperti mana yang saya sebut tadi, kajian menyeluruh untuk semua pegawai dan anggota di bawah agensi KDN akan kita buat kajian menyeluruh. Yang Berhormat Berwas ada? Tak ada. Benarkan saya jawapan bertulis. Yang Berhormat Batu? Pun tak ada. Terima kasih. Maaf. Ada. Yang Berhormat Batu telah bertanya mengenai apakah sebabnya berlaku peruntukan menurun atau penurunan peruntukan di kebanyakan agensi penguatkuasaan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Yang Berhormat kerana prihatin terhadap peruntukan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Datuk Pengerusi, secara prinsipnya penyediaan peruntukan perbelanjaan mengurus OE adalah bergantung kepada hasil kerajaan. Proses penyediaan dijalankan dengan teliti melalui beberapa sesi semakan bagi memastikan penggunaan peruntukan yang optimum. Berdasarkan analisis bajet 2022 yang diperuntukkan kepada Kementerian Dalam Negeri, didapati bahawa penurunan OE 2022 KDN adalah ekoran daripada keputusan kerajaan untuk melaksanakan pengelasan semula beberapa item OE kepada perbelanjaan pembangunan iaitu DE. Antara contohnya PDRM net sebanyak 174 juta. Kalau kita tengok dalam OE itu memang kosong tapi kita letakkan di bawah DE. Yang kedua, sewaan kenderaan sebanyak 194 juta. Yang ketiga, penyelenggaraan bangunan sebanyak 42 juta. Seterusnya, Yang Berhormat Batu dan juga Yang Berhormat Kalabakan membangkitkan isu kos penyewaan penjara satelit yang tinggi. Juga sumber peruntukan pengoperasian penjara satelit bagi tahun 2021. Datuk Pengerusi, jumlah penjara satelit yang dirwatakan telah beroperasi adalah sebanyak 10 buah yang boleh menampung kapasiti seramai 4,650 orang banduan. Bagi tahun 2021, kos pengoperasian telah ditampung melalui penjajaran daripada peruntukan sedia ada kementerian. Ianya melibatkan bayaran penkhidmatan banduan di PLKN yang meliputi kos makan minum, tempat tinggal, keperluan asas, utiliti dan penyelenggaraan, sewaan kenderaan, bahan api, allowance anggota rela dan juga penyediaan PPE. Di samping itu juga pengusaha PLKN dikenaki mengubah suai dan menaik taraf PLKN tersebut bagi memastikan ianya menepati spesifikasi keselamatan penjara. Untuk makluman, satu kem masih dalam proses rundingan dengan pihak kerajaan, manakala dua lagi telah menarik diri kerana tidak bersetuju dengan kos yang ditawarkan. Yang Berhormat Batu juga telah menimbulkan isu tentang PDRM net. Pada tahun 2021 diberikan peruntukan sebanyak 200 juta. Namun begitu tiada peruntukan bagi PDRM net bagi tahun 2022. Bagi tahun 2021, peruntukan PDRM net berjumlah 200 juta disediakan di bawah peruntukan belanja mengurus OE, manakala bagi tahun 2022, peruntukan tersebut telah disediakan di bawah peruntukan pembangunan seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini. Yang Berhormat Batu juga telah membangkitkan isu adakah pemotongan peruntukan yang besar dari 104.2 juta ringgit Malaysia pada tahun 2021 kepada hanya 56 juta pada tahun 2022 memberi kesan kepada operasi AADK. Datuk Pengerusi, pemotongan belanjawan di bawah peruntukan P02,000 tidak menjejaskan operasi AADK dalam mencegah, merawat, memulih serta menguatkuasakan masalah penagihan dadah di dalam negara ini. Dimaklumkan bahawa AADK telah diberi peruntukan sebanyak 104.2 juta pada tahun 2021 di bawah peruntukan pembangunan untuk melaksanakan 11 projek. Manakala bagi tahun 2022, AADK hanya memerlukan peruntukan sebanyak
RM56.2 juta Malaysia untuk meneruskan projek tersebut pada tahun 2022. Menteri Bagi Bros ada. melaksanakan program pencegahan, rawatan dan penguatkuasaan, ianya akan diberjayai di bawah peruntukan mengurus. Menteri Bros ada. Ya, Thank you. Terima kasih, saya ya. jawab yang lain dulu ya. Terima Yang kasih. Muhammad Libaran juga membangkitkan isu dan juga mencadangkan untuk membina sebuah pondok polis Pulau Nunuyan dan menaik taraf pondok BID di Pulau Libaran. Speaker, Ya, mohon mencelah batu. Tadi Timbalan Menteri kata menggunakan peruntukan 104 juta kalau tak silap saya untuk tahun 2021. Saya rasa tahun 2021 ni adalah sepenuhnya musim COVID-19 apabila lockdown. Bolehkah Menteri bagi saya jawapan bertulis kalau boleh, apakah program-program yang dianjurkan oleh AADK dengan peruntukan 100 juta lebih itu? ya, terima kasih di atas kerjasama Yang Hormat. Kita akan bekalkan secara bertulis. Untuk pengetahuan Yang Hormat Libaran, Pulau Nunuyan atau Pulau Libaran Sabah terletak di bawah bidang kuasa pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan, manakala Balai Polis yang terhampir dengan pulau ini adalah Balai Polis Sandakan. Pada masa ini belum ada pondok polis diwujudkan di Pulau Nunuyan dan Pulau Libaran. Namun begitu Libaran terdapat tak ada sebuah dalam pos Dewan. pasukan gerakan UMNO PGA di Pulau Libaran. Libaran tak ada dalam Dewan Tak ada dalam Dewan. Mungkin Jawapan betul ya. bertulis. Terima kasih. Yang Muhammad Tumpat ada? Tidak ada. Tak ada. Jawapan betul mohon izin. Banyak isu Yang Muhammad Tumpat. Yang Muhammad Batu dan juga Yang Muhammad Kalabakan juga menimbulkan kos sewaan bagi penjara satelit yang tinggi, sumber peruntukan pengoperasian penjara satelit bagi tahun 2021. Saya ingat ni saya dah jawab tadi ya. Menteri dah jawab dah. Ya, ya. Ada. Alright. Kalabakan ada. Ada. Isu pengusiran parti warga Filipina di depo Immigration Sabah, bagaimanakah kerjasama dengan Filipina untuk tujuan pengusiran dan bilangan parti warga Filipina di dalam depo Immigration di Sabah? Datuk Pengerusi, terima kasih kepada Yang Berhormat atas soalan yang dimukakan. Untuk makluman Yang Berhormat, jumlah tahanan warga Filipina di depo Immigration di Sabah adalah seperti berikut. Kapasiti 4 depo imigresen di Sabah adalah sejumlah 7,600 orang. Jumlah pengisian sekarang adalah 6,295 orang. Tahanan parti Filipina di depo imigresen di Sabah iaitu 5,526 orang. Jabatan Imigresen Malaysia sentiasa berhubung dan bekerjasama dengan Kedutaan Filipina untuk dokumentasi pengusiran parti warga Filipina. Sungguh pun begitu, dalam konteks pandemik COVID-19, urusan ini telah sedikit terganggu susulan penetapan Perintah Kawalan Pergerakan dan penutupan pintu sempadan oleh Filipina untuk menerima parti yang diusir. Kalabakan juga menimbulkan isu AADK, iaitu perjawatan di Sabah, khususnya di luar bandar. Kementerian Dalam Negeri sedang melaksanakan kajian pengukuhan perjawatan agensi anti dadah kebangsaan yang melibatkan semua peringkat di Ibu Pejabat Negeri dan Daerah. Menerusi kajian ini, jumlah perjawatan optimum akan dikenal pasti berdasarkan keperluan semasa. Kajian ini dijangka akan dikemukakan kepada agensi pusat pada suku pertama tahun 2022. Call cry dia? Oleh kerai tak ada. Kota tak ada. Kuala Langat? Tak ada. Kuala Langat tak ada. Kota Kinabalu? Tak. Terima kasih YB Kota Kinabalu. Isu Eskom dan adakah kejadian akan menambah baik keperluan Eskom? Untuk pengetahuan Yang Berhormat, kerajaan melalui Eskom sentiasa komited dan terus meningkatkan keupayaan dan kesiapsiagaan aset-aset penguatkuasaan bagi memastikan keberkesanan pengawasan kawalan
dan penguatkuasaan serta mewujudkan elemen cegah rintang yang efektif di bawah East Zone. 3 elemen pasukan keselamatan utama yang terlibat iaitu ATM, PDRM dan APMM telah beroperasi secara bersepadu di East Zone bersama aset-aset strategi agensi-agensi masing-masing di East Zone dan sentiasa bersiap sedia untuk diatur gerak pada sebilang masa mengikut kawasan tanggungjawab masing-masing. Mohon saya habiskan ni ayat ni. Sehingga kini sebanyak 3 atau 4 aset Tambah masa berapa? 5? 10 minit? 5? ayat ni betul saya mohon jawapan bertulis. Betul. Kalau Sebab Buras, banyak lagi. Baru 5 atau 6 Baik. daripada bagilah 20 minit 21 tambahan. 21 pembahas, baru 5 atau Speaker, 6 mungkin tambah pembahas sedikit. yang sempat saya jawab. Tambah sedikit kalau Ya. boleh. Boleh saya tambah 5 minit lagi lepas Ya, tu? Bagi 20 minit lah kepada menteri. Kita Terima nak kasih. dapat jawapan. Mana-mana yang minta? Masih. Isu immigration dan juga isu kawalan polis Yang Berhormat Pekan itu penting timbalan Bagi Menteri. saya tambah 3 minit ni. 3 minit. 3 minit. 20 minit lah. Ya. Kita boleh Sehingga tunggu. kini sebanyak 3 atau 4 aset pertahanan dan keselamatan yang sedia untuk beroperasi di AS Zone yang terdiri pada 37 buah kapal, 2 buah sea basin, 249 buah bot dan 16 buah jet ski. Berhubung dengan penambahan aset bagi mewujudkan kawasan fencing yang menyeluruh di AS Zone, KDN telah mengemukakan permohonan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk membiayai pembinaan pos kawalan baharu, pangkalan laut dan pos operasi hadapan serta perolehan aset strategik berasaskan teknologi terkini untuk tujuan pengesanan dan pemantauan keselamatan di pantai timur Sabah. 3 projek yang diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RP2 iaitu pertama pembinaan pos Manalunan Kinabatangan kos 5 juta, membina semula pos Kuala Meruap Lahad Datu kos 5 juta, pembinaan pos Semanggaris Kalabakan kos 2 juta. Seingat Yang Buras Menteri, tadi Menteri, yang saya awal. minta Buras. penjelasan. Soalan saya belum dijawab. Tadi yang Buras yang awal tadi Timbalan Menteri berkenaan Tak dengan boleh. dua Paling isu Jaya. tu. dijawab sekarang. Adakah Setiu Uh, Jerai immigration tidak mendahkan Arif saya pergi Sarawak pun Bahuta. saya nak dapat jawapan. Batu Gajah. Seingat yang lain saya buat jawab bertulis nah. Buras tadi yang Saudara mula-mula Puchong, itu. dua isu yang- berkaitan dengan Saya rasa- Tuan Speaker, immigration dan siasatan terhadap immigration itu penting. Dan kemudian saya setuju. berkaitan dengan kawalan polis untuk pekan. Walaupun disabit semalam tapi kita lihat masih ada kawalan polis. Di situ banyak memang kos yang dikeluarkan. Jadi soal dia, adakah kerajaan akan teruskan, berapakah kos itu, berapa banyak pegawai yang digunakan, senjata api dan sebagainya. Butir-butir itu sangat Ya. penting kerana di sini tempatnya kita luluskan dana untuk tujuan tersebut, Tuan Speaker. Ya, Yang Berhormat Dato' Puchong Speaker, sahabat kita boleh saya. menunggu. Menteri, Bagi saya lah, pun 20 ada- minit lagi. Puchong, Tak apa. saya nak jawab Yang Berhormat Puchong. Betul Yang Berhormat Menteri telah sebut ada isu yang melibatkan pegawai dan anggota JIM, Jabatan Immigration, dan pihak KDN tidak akan teragak-agak mengambil tindakan yang seterusnya dan kita dalam siasatan, dan jika ada bukti-bukti yang kukuh sebagaimana pengalaman Yang Berhormat sebagai peguam, kita akan kemukakan kepada pihak yang lebih lanjut. Tentang kawalan kepada Yang Berhormat Pekan, kita tahu Yang Berhormat Pekan masih lagi dalam proses untuk membuat rajuan. Saya percaya juga Yang Berhormat Puchong faham terhadap prosedur ini. Terima kasih. Itu saja Yang Dato' Berhormat Speaker, yang kita Menteri. sudi menunggu Jawab. jawapan sudah Dan- sedia. Jawablah. Kita Ya. nak menunggu jawapan. dan sebab Yang Berhormat giliran Yang Berhormat tadi Yang Berhormat tak ada dalam dewan. Saya Tadi- kata jawapan bertulis. Yang Berhormat, saya kira itulah saja penjelasan yang dapat saya berikan mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat. Yang tak sempat saya jawab, saya akan kemukakan jawapan bertulis. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, saya harap soalan Baik, Ahli Berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 13 bilion 513 juta 284,200 untuk Kepala B 62 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2022
Jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang setuju